Semangat. Okey, kita nanti sekejap kita buat live sebenarnya. Okey. Assalamualaikum, selamat petang kepada para penonton di BBC TV. Petang ni kita santai-santai lagi dan ada beberapa isu yang kita nak bincang. Namun terlebih dulu kita berdoa semoga COVID-19 ini semakin menurun hari ini, kerana peningkatan yang kita lihat sehari-hari agak membimbangkan dan sesungguhnya tiada siapa yang boleh membantu dalam mengurangkan ataupun orang kata melawan dengan COVID-19 ini kecuali kita yang perlu melakukan sesuatu, mematuhi SOP dan sebagainya. Kerana kalau kita lihat seperti yang saya war-warkan ataupun saya beritahu sebelum ini, nyata keadaan yang memang agak membimbangkan dalam suasana yang begitu apa orang kata meresahkan kita dengan pelbagai masalah yang menimpa soal-soal kehidupan kita begitu orang kata apa agak tergugat kan. Kalau dulu kita mewah sedikit, kita boleh senang sikit, tapi hari ini benar-benar terhimpit. Saya meneliti dari apa yang diperkatakan. Saya nak cuplik sikit salah satu daripada tulisan daripada salah seorang ahli Dewan Undangan Negeri di Kelantan, iaitu dalam Parlimen Gua Musang, Wabi Syahbuddin, yang mana ada satu keluarga pergi memohon kepada pejabat wakil rakyat minta lilin kerana apa? Kerana dia tak mampu bayar bil elektrik dan fonnya di-charge dalam kereta. Ini satu benda yang kita rasa bukan main-main. Bukan soal kehidupan yang main-main lagi sekarang ni. Soal kehidupan yang semakin tertekan dan manusia ni kadang kita fikir dia sampai satu peringkat yang kita takut. Kita takut dia tidak mampu lagi menerima ujian ini sebagai salah satu daripada ujian kehidupan yang diturunkan oleh Allah, dan akhirnya tindakan-tindakan yang dibuat nanti tidak rasional. Jadi inilah penyakit masyarakat yang saya nampak kita kena ambil peduli dan pihak-pihak yang bertanggungjawab, terutamanya masa inilah kita diuji sebagai wakil rakyat, sebagai tak kiralah dalam kita duduk kabinet ke tak duduk kabinet, masa inilah kita teruji dan kita diuji apakah kita mampu menjadi seorang pemimpin yang seperti mana yang kita nyatakan dalam kempen-kempen kita sebelum ini. Dan saya nampak bahawa bukan satu kes, dua kes, banyak kes. Itu sebab yang sebelum ni kita baca bagaimana seorang pegawai polis ACP Izani di PJ, itu satu contoh yang baik. Bukan bermakna dia nak menggalakkan perbuatan mencuri itu baik, tidak. Dia menyantuni orang yang terlibat dalam perlakuan yang menyalahi itu, tapi dalam keadaan yang bagaimana? Dalam keadaan dia dah memang tak tahu nak pergi dan ambil benda tu untuk anak dia. Jadi kita fikir apakah ini sebenarnya kita tak ada lagi pertimbangan antara soal undang-undang ini dengan kemanusiaan. Dan ACP Izani mengambil soal kemanusiaan. Jadi inilah langkah yang terpuji yang harus
kita orang kata beri perhatian juga, kerana sebagai manusia insan biasa kita tak lekang daripada mengharungi pelbagai kesulitan. Jadi saya nampak kalau tak ada tindakan serius, percayalah akan ada macam-macam kes lagi yang akan timbul, dan akhirnya rakyat menjadi semakin sengsara dan tertekan. Terima kasih kepada rakan-rakan banyak yang apa ni, saya buka spek lah. Datuk Cham Long Aliap, terima kasih tu kerana sudi. Kak Yami Samad, Puan Nida Abdullah, Insan Hina, Baharul Hafiz, terima kasih. Womboy pun tengok, Zukruf Anwar, Jacob, dah sebab banyak, ya Allah. Jadi anda boleh buat interpretasi dan persepsi sendiri, tetapi saya yakin, saya nak bercakap ni bukan apa, kerana saya rasa terpanggil untuk sama-sama berkongsi apa ni permasalahan. Tak kira lah di negeri mana, Kelantan ke Kedah dan sebagainya, sudah sampai masanya pendekatan yang lebih berani, pendekatan yang segera. Ini yang penting. Kalau nak bertangguh soal, tak apa, kita akan mesyuarat dulu, kita akan fikir, akhirnya dia akan jadi kepada satu sikap yang bertangguh, dan akhirnya rakyat yang menjadi mangsa. Kita tak nak, kita kena turun ke bawah. Bukan mereka, sepatutnya mereka datang kepada kita. Kita kena tahu kat ini dah timbul satu masalah besar, contohnya masalah beras pun tak ada. Sampai kempen, saya nak puji, ini saya puji Wabi Syabudin ini, Wabi ahli adun mana di Pahang, di Gomusang, dalam parlimen Yang Berhormat Mulai Tengku Razali. Bila kita ada pemimpin peringkat bahagian yang baik, maka yang lain jadi baik. Wabi Syabudin ni sama saya di Mekah dulu, saya tengok dia sampai ada apa, dia tinggalkan nombor telefon, WhatsApp, mudah saja, jangan cakap panjang, kata tulis WhatsApp, putus beras. Mana dia faham bahawa orang ni dah tak ada makanan. Jadi berapa ramai wakil rakyat yang buat macam tu? Kita kena tanya di sini. Mungkin saya tak tahu, mungkin saya, di luar pengetahuan saya, tapi kita nak tahu, ada tak inisiatif daripada wakil rakyat yang buat benda-benda gini? Kita tak nak ada dengar satu di Malaysia ni mati kebuluran dalam apa ni PKP ni. Kita tak mau dengar tu. Kalau dengar tu, maka tekanan dan juga orang kata kesan buruk kepada kerajaan pimpinan hari ini. Dan kita bukan bertanggungjawab untuk menjaga perkara yang yalah, memanglah kalau bila sebut soal pelaburan dan sebagainya ni, kita naklah orang pelaburan, tapi nampak dah lari dah ramai. Tapi kalau kita gagal menangani permasalahan yang peringkat kecil, peringkat bawah ni, saya tak tahulah kat mana lagi kita nak sebut kebanggaan kita sebagai pemimpin yang ada hari ini. Jadi timbulnya sekarang ni bukan soal apa, soal kita ni nak, kononnya nak ada jawatan, nak ada kuasa untuk beri khidmat kepada rakyat. Kalau itu pun kita tak boleh buat, makna kata kita telah menodai taat setia kita, aku janji kita kepada rakyat. Jadi kita kena fikir macam mana kita nak menangani masalah ni. Sebelum saya nak pergi kepada masalah sebesar masalah besar yang akan kita bincang sekejap lagi, terima kasih kepada Datuk Hashim Subuh, terima kasih Timbalan Pengurusi Tetap Parti Bersatu, saudara murid ilahi. Kalau Presiden UMNO dipilih, rakyat boleh makan ke? Buat apa nak fikir pasal UMNO lagi? Ya, tak apa. Masing-masing luahkan perasaan. Saya nak jadikan PBC ni sebagai tempat luahan perasaan. Anda boleh kata apa saja, tapi yalah, kita guna bahasa yang beradab, seperti yang saya sebutkan. Kita jadi rasional. Kita jadi rakyat yang sentiasa peka kepada permasalahan rakan-rakan kita, keluarga kita. Kita kena tengok sahabat-sahabat baik kita yang dulu mungkin senang, sekarang dah susah. Kalau yang susah dulu sekarang senang, tolong balik yang susah. Itu dikatakan semangat setiakawan, semangat kita nak masing-masing peduli kepada permasalahan rakan-rakan, keluarga, sahabat, masyarakat dan sebagainya. Kita tak maulah ada yang ketinggalan, ada yang tertinggal, terpinggir. Kita lawan ke macam-macam, tidak ada seorang pun yang akan terpinggir. Tapi akhirnya kita tahu anak 3 orang tak makan nasi beberapa hari. Ada yang tak tahulah gambar tu di mana. Saya ada tengok dia guna telefon seorang kongsi untuk PDPR. Jadi dulu kita pernah katakan macam mana kita pembahagian komputer dan sebagainya. Kemana benda tu? Kemana benda tu? Apakah benda ni tidak ada dalam orang kata dalam pemikiran kita terdahulu? Apakah benda tu tak berjaya ataupun tahapnya bagaimana? Jadi ini perkara yang kena ambil kira. Sebab saya tak nafikanlah
minta maaf lah, mungkin saya bukan pakar untuk bercakap kan. Saya nampak kesan kepada pendidikan menerusi apa ni, video ni, tumpuan budak-budak, saya tak tahulah, saya ambil anak saya sendirilah, dia tak boleh bagi semenuh tumpuan lah. Dia ada, dia punya fokus tu dah lari. Jadi kita kesian, takut dia orang tertinggal. Tapi terpaksa lah kita berubah pula di rumah ni macam mana. Mak bapak pula jadi pelajar sekarang ni. Terpaksa fikir, hari ni saya, rumah saya bawa anak pergi ustazah untuk, dia ada chapter untuk Iqra dan sebagainya, baca untuk kita bentangkan. Itu perkara yang bagus, tapi mak bapak kena terpaksa. Bukan masalah kita ni, beban kita tak. Yalah, masing-masing mak bapak ada kerja masing-masing, tapi bila keadaan ini berlaku, bermakna kata kita kena korbankan kehidupan kita. Banyak benda yang kita terpaksa sacrifice, dan itulah sebenarnya kehidupan masa kini, masa Covid melanda kita ni. Baik, ramai lagi kawan-kawan yang bersama. Kita yakin bahawa pada petang ni kita santai-santai, kita sembang soal kehidupan Covid ini. Memang kalau boleh kita jangan tinggallah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dihindari gejala yang berburuk, dan kita berdoa setiap hari supaya kes-kes baru ini turun mendadak, turun macam dulu kan. Kalau boleh nyahlah apa tu Covid ni daripada bumi Malaysia ni, kerana kita nak kembali kepada kehidupan normal kita, bukan kehidupan normal baru ni yang telah menggugat kehidupan keaslian, bagaimana cara kita bercampur gaul, bagaimana cara kita mengharungi ataupun menguruskan kehidupan kita yang terus dapat kita lihat begitu berbeza jauh dengan sebelumnya. Baik, sebenarnya petang ni saya bagi tajuk tajuk apa ni, credibility Presiden UMNO tergugat ataupun terjabar. Saya dapat lihat apabila banyak berlakunya desakan demi desakan, sehingga ada laporan polis dan sebagainya menafikan kain pemidang yang dinaikkan itu mendesak supaya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berundur ataupun berhenti daripada jawatan Presiden Parti. Dan kalau nak dilihat sejarahnya, ini masuk tahun ketiga Datuk Seri Ahmad Zahid sebagai Presiden UMNO, Jun ni sampai 3 tahun. Dan saya kira dalam 2 tahun tempoh sebelumnya, melangkaui hingga mencapai 3 tahun ini, Datuk Seri Ahmad Zahid perlu bertanya kepada diri sendiri, kerana beliau lebih memahami apa sebenarnya yang dia alami. Kalau kita lihat memang cabaran sepanjang beliau menjadi Presiden Parti UMNO ini nampaknya begitu kuat sekali, sehingga kalau susu galur kepada sejak dia mengambil menang jawatan Presiden sehingga sekarang ini, tak henti-henti, ada saja cabaran, ada saja gelombang yang berlaku dalam kepimpinan UMNO dan di peringkat bawahan. Hingga kerap kali akhir-akhir ini kita nampak banyak bahagian-bahagian yang terbaru dikaitkan tentang desakan oleh Timbalan Ketua Bahagian Putrajaya Tun Faisal, yang kebetulan sebagai sosok akhbar kepada Tan Sri Anwar Musa. Ini meletakkan persepsi macam-macam. Menteri dan pegawai menteri pun sudah mendesak kerana Anwar dilihat tidak sehaluan dengan Presiden selepas dipecat pada Setiausaha Agung Barisan Nasional umpamanya. Begitu juga dengan yang terbaru, Timbalan Ketua Bahagian Setiawangsa Datuk Irwan, tapi Ketua Bahagian masih belum cakap. Timbalan Ketua Bahagian bercakap. Jadi di sini kita nampak habis semua jadi apa, hawu biru habis. Kerana apa? Kerana bila tidak ada ketentuan dalam kestabilan politik, sama ada parti yang membawa kepada apa ni orang kata pancang kepada kekuatan sesuatu kerajaan, maka akhirnya dia akan memberi kesan kepada rakyat secara keseluruhan. Sehari-hari bukan kita minat pun nak sembang pasal politik, sama ada politik UMNO, DAP, PKR dan sebagainya, tetapi mau tidak mau kita kena peduli kepada perkara-perkara yang sedang berlaku ini. Dan ia melambangkan bahawa walaupun dalam keadaan kita sedang berperang, sedang mencari tim yang kuat untuk berdepan dengan Covid ini, tapi
dalam politik, orang-orang politik mencari tim yang kuat untuk mencari kuasa dan jawatan. Itu benda yang tuan-tuan dapat lihat apakah benda ni sebenarnya adalah permainan kehidupan yang memang disukai oleh kebanyakan orang politik. Kita tak tahulah, mungkin kita boleh buat telahan sendiri. Baik, Datuk Ismail Ahmad pun sedang tengok Insan Hina. Akan ada lockdown terus ke tu? Masya Allah, Insan Hina, tak salah, bukan hina pun. Saya tak tahu, mungkin ialah kita harap biarlah dikurangkan ataupun dicari satu jalan penyelesaian. Kalau lockdown saja pun ekonomi negara teruk, kita pun susah kan. Idris Awang terbaik. Idris Awang, Datuk boleh jemput Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, kita cuba semua. Kadang-kadang ada yang kita bagi WhatsApp, mesej dan sebagainya. Ada yang terpaksa kita hantar dengan surat dan sebagainya. Jadi kita kena ikut juga lah kan. MT tak ada telur. Allahu Akbar. Macam-macam. Gunalah, tak ada aid ke apakah, seluruh lah sikit kan. Okey, Muhammad Saufi, elok ulas kredibiliti PM dan kerajaan MPN yang mengurus COVID-19. Sembang pasal kredibiliti Presiden UMNO hari-hari pun naik muak. Okey, saya akui bahawa benda tu memang rakyat tengah tengok. Rakyat kita dah bijak. Cuma ialah kalau orang kata nak sembang pasal kerajaan ni malam-malam, saudara boleh tengok dekat apa tu Datuk Kamal Amir, boleh tengok dekat Datuk Lokman Adam, semuanya gasak macam-macam tentang kerajaan yang ada. Tapi saya memilih, bukan makna kata kita tak nak tegur, tapi saya memilih satu benda pendekatan yang lain yang boleh kita simpulkan bahawa peranan kita sebagai rakyat marahin ini perlu ada satu pemikiran yang tidaklah sehari-hari kita bercakap benda yang sama. Jadi saya lebih nak menguruskan tentang bagaimana apabila berlakunya sedikit dalam kekicauan dalam parti ini yang menjadikan soal kestabilan politik itu ialah terganggu jugalah. Kalau ditakdirkan kata tidak ada lagi ahli parlimen yang menyokong kerajaan, maka kita nak boleh buat apa? Tak boleh buat apa, kerana itu keadaan sudah jelas. Dan saban malam kalau kita dengar, memang sahabat-sahabat kita bercakap benda yang sama. Kelemahan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, sebagai pemimpin kerajaan yang menyebabkan berlakunya perkara ini. Itu ulasan-ulasan yang sering kita dengar setiap malam, dan tuan-tuan boleh layari ataupun dengari mereka bercakap tentang itu. Baik, Keronas, tunggu pemilihan lah Mr. Presiden dipilih oleh AKB. Betul, satu benda yang saya ingat, dia Jun ni 3 tahun, walaupun diganjak pemilihan UMNO, tapi pertandingan tetap diadakan. Tak apalah, lawanlah secara jantan. Kerana kalau kita lihat Datuk Sri Zahid pun dengan 87 kes 87 kes yang terpaksa, 87 pertuduhan yang terpaksa dipikul, ni satu benda yang berat. Kalaupun tidak ada desakan ditakdirkan nanti keputusan ini, maka beliau terpaksa mengambil keputusan yang seperti mana yang dikenaki. Cuma jangan riuh dia berkata-kata naik orang kata kain pembidang sebagainya. Itu satu benda yang agak menghangatkan suasana. Baik, Muhammad Wufis, Tun Faisal ni tak boleh pakai, dia menjilat sesiapa saja dedak kat dia dan Zahid Ma'arif ini satu spesies saja, pengampu dedak. Siapa yang bagi dedak kat depa jilat. Wallahu a'lam bisawab. Susah saya nak jawab. Okey, Cik di Apai, hilangnya keyakinan orang Melayu terhadap UMNO sebab kepimpinan yang lemah tak dinafikan, kerana ini ada kebenarannya. Kalau nak kita bandingkan dengan kepimpinan presiden parti yang sebelumnya, kemulut-kemulut yang berlaku terutamanya pada 1987-88 menyebabkan UMNO diharamkan ketika pertandingan yang Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah menentang Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai presiden UMNO. Namun kekuatan gahnya presiden parti waktu-waktu yang sebelum ini menampakkan boleh mengurus ataupun mengawal ceria kesuan ahli parti. Tapi mutakhir ni kita nampak seolah macam desakan demi desakan daripada kalangan ahli parti ini menjadikan agak gempita, agak sukar untuk dibendung lagi. Saban malam Esko Pemuda dan sebagainya, mereka ni sama-sama orang kata mengeluarkan pandangan masing-masing. Dan sepatutnya pendirian ini dinyatakan oleh Ketua Pergerakan Pemuda UMNO khususnya. Apakah pendirian jelas, elak daripada bercakap tentang itu, sebab institusi kepresidenan ini harus dibela oleh sayap parti umpamanya. Kalau ada perbezaan pendapat boleh diselesaikan di peringkat
pemuda umpamanya, kalau berlaku disahkan oleh ketua-ketua pemuda bahagian, ketua pemuda Malaysia harus mengambil kira. Tapi saya nampak ini ada kelemahan yang pelbagai di peringkat kepimpinan pemuda, dan sekarang ni dah ke peringkat bahagian umpamanya. Mana ketua bahagian lah. Kalau di Putrajaya kita tak boleh nak cakap apa lah, cuma Tengku Nan belum lagi bersuara tentang apa yang dinyatakan oleh Tun Faisal yang menggunakan tiket atas timbalan ketua bahagian Putrajaya umpamanya. Tun Faisal mungkin mempunyai idea dan pandangan dia sendiri, ya, kritikan yang secara terbuka sejak mutakhir ini. Jadi apakah kredibiliti Presiden UMNO ini sudah pun orang kata di peringkat yang memang tengah sakit tu lah. Nizam Malan, terima kasih kerana menonton. Zuki juga terima kasih kerana menonton. Abdul Rashid Majid, terima kasih kerana menonton. Dan total cleansing UMNO cari pemimpin yang clean and capable. Memang betul lah, ada istilah yang selalu kita sebut, pemimpin itu harus bersih dan kelihatan bersih. Jadi kalau dia bersih tapi tidak kelihatan bersih, maka sukar untuk beliau berada dalam pasaran politik tanah air. Kerana ialah kalau tak kelihatan bersih memang susah lah, walaupun dia bersih. Ini persepsi, sebab politik ni tak boleh lari daripada persepsi, persepsi dan juga andaian. Tun Faisal tak boleh pakai dia, oh Allah Akbar, cuma pantai Tun Faisal ni. Depa spesies parasit. Fauzi Ahmad Rafai, kuli yang paling layak menerajui UMNO. Ini pandangan daripada Fauzi, mungkin pengalaman yang dimiliki oleh yang berhormat mulia kuli, mungkin juga boleh menjadi satu pemimpin yang boleh mendamaikan. Mana kita tahu ini dalam politik memerlukan orang lama juga, walaupun di peringkat sekarang ni tenaga muda ni harus kita tonjolkan, tengah-tengah muda ni, kerana ada yang sebut dalam komen dan WhatsApp pada saya, dia kata sepatutnya dah tak ada pemimpin-pemimpin yang terlalu berusia ni, kadang-kadang kena bagi pelapis jugalah. Betul juga ada perkiraan itu, kerana kalau tanpa pemimpin muda, kita mengajak orang muda meminati, mengikuti dan involve dalam politik tanah air, maka mereka ni sampai bila pun tak dapat belajar, kerana dalam politik ni, sepak terjang politik ni memang satu perkara yang harus melalui pengalaman. Baik, Raf Putra Al-Hash, Presiden sebelum ini ada jawatan PM tuan. Siapa berani lawan secara terang-terangan? Presiden sekarang tak ada jawatan, itu sebab mereka berani lawan dan nampak lemah. Saya cukup bersetuju, Rafi. Kerana apa? Kita ambil contoh, bila orang ada sebut, bila pokok kelapa condong, bukan kata orang panjat, kura-kura pun panjat. Jadi bila presiden tidak ada jawatan, tidak menjadi Perdana Menteri, orang yang berkuasa, maka siapa saja boleh berani bercakap secara terbuka. Saya tak fikir kalau sekarang ni Datuk Seri Zahid sebagai Perdana Menteri, ramai yang berdegik kat rumah, cium tangan dan sebagainya, kerana ini amalan yang telah orang kata terpahat di kalangan ahli parti UMNO sebelum ini. Kerana apa? Dia melihat keindahan seorang pemimpin itu hanya pada jawatan dan kuasa. Kalau tak ada kuasa jawatan, siapa nak berpaut? Jadi tinggallah hari ini nasib malang Datuk Seri Zahid Hamidi, kerana menjadi presiden parti di saat tidak mempunyai kuasa dan tidak menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau nak dilihat secara keseluruhan, memang Datuk Seri Zahid mungkin sedang memikirkan apa sepatutnya yang dilakukan oleh beliau dalam saat yang begini. Nampaknya pagi, petang, siang, malam orang kata serangan demi serangan, kiri dan kanan terpaksa dihadapi oleh Datuk Seri Zahid. Maka apa yang utama saya ada terbaca, mereka kata Datuk Seri Zahid ni okey, boleh maintain, tapi buat SD balik, mengakui bahawa dia tolak Anwar dan tolak DAP. Ada juga yang berkata begitu. Jadi soal politik ini, yang saya sebutkan tadi, bila pokok kelapa condong, kura-kura pun boleh panjat. Samalah juga apabila bola kempes, bola dah kempes, orang sepak, bukan dia sepak untuk main, dia sepak tepi jalan, dia buang kat dalam longkang dan sebagainya. Bola dah rosak, angin dah tak ada, kalau pump pun dah tak masuk angin. Jadi kalau sepak pun buat sakit ke kaki kita je. Jadi ini dia falsafahnya dalam politik. Kita kena ingat bahawa setiap
semalam saya bercakap, semut ni hanya akan hadir dan berbondong-bondong untuk menghurung gula, gula dan juga manisan, madu lebah dan sebagainya. Kalau ada yang mani dia akan datang. Itu semut. Orang pun macam tu juga, dia takkan hurung orang yang tak ada kuasa. Orang yang tak ada kuasa, tak ada jawatan, dia tak pergi. Kalau cakap nak kata hai gitu, hai bye tapi soal nak duduk keliling sebagai panglima ni jarang dia nak jadi, sebab dah tak ada kuasa. Jadi ini nasib Datuk Seri Ahmad Zahid MBD. Soal credibility ni, saya nak sebutkan tadi, kalau kita lihat dia 30 Jun 2020 dia 2 tahun, 30 Jun 2021 3 tahun, tak banyak hari dah. Sekarang dah Januari, Jun ni cukup 3 tahun. Dan kalau rakyat bawah ataupun ahli-ahli parti memberikan mandat, Datuk Seri Zahid akan terus menjadi Presiden Parti. Dan memanglah dia mewarisi UMNO yang tak kalah sedang tenat, tewas dalam pilihan raya umum yang ke-14. Maka akhirnya dia terpaksa mencari satu formula untuk membentuk kembali kekuatan UMNO. Dan sampai hari ini saya tak baca kenyataan yang tak menyebut Datuk Seri Zahid ni tak yakin bahawa UMNO akan kembali. Dia keyakinannya begitu tinggi. Dan ada yang menyebut soal perencana yang berwatak penting dalam pemilihan Presiden UMNO kali ini adalah bosku Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya tak tahu sejauh mana benar, tapi kalau kita lihat, memang suka tidak suka, you kena memperakui bahawa bosku merupakan antara pencipta keriuhan di peringkat grassroots. Apabila ada slogan bosku itu menampakkan sedikit sebanyak membantu mengembalikan kelonjakan kredibiliti beliau, walaupun tercalar dengan keputusan mahkamah yang lepas, tetapi nampaknya dia memilih jalan untuk terus berada dalam pasaran politik, bergu dengan Datuk Seri Ahmad Zahid MBD. Dan dalam keadaan sama kita lihat bahawa kedua-dua pemimpin ini mempunyai style dan penyokong di peringkat akar umbi yang agak kuat. Jadi kalau sama ada KJ atau Hishamuddin Tun Hussein ataupun Tok Mat yang berhasrat untuk berada dalam satu barisan berdepan dengan Datuk Seri Ahmad Zahid, katalah mereka akan berlaku pertandingan umpamanya, maka saya tak fikir ada satu jalan yang mudah untuk mereka mengatasi kehebatan Datuk Seri Zahid. Kerana kita yang pernah melihat, walaupun dalam keadaan orang melihat bahawa Zahid akan menjadi liability kepada UMNO, tetapi sejauh mana kalangan yang masih lagi setia bersama Datuk Seri Zahid ini memikirkan benda yang sama dengan kita. Saya nampak ada perkara-perkara yang mereka sendiri ada pandangan tersendiri tentang kedudukan Datuk Seri Zahid yang dia anggap tidak pernah lari daripada perjuangan UMNO. Itu saya nak bercakap tentang UMNO dulu, sebab menjelang pemilihan ni saya nampak bahawa sesuatu yang harus dilakukan oleh kalangan ahli-ahli parti. Saya sebagai pengkritik dan juga pemerhati politik bawahan ini merasakan bahawa kali ini silap pilih, UMNO akan berdepan dengan masalah yang besar untuk berhadapan dengan pilihan raya umum yang akan datang. Ada yang sebut kekalah Datuk Seri Zahid mudah untuk dikalahkan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Jadi ini macam-macam pandangan. Kalau kekal Datuk Seri Zahid, maka mudah bagi parti lain untuk kekal berkuasa, dan UMNO ni akan terus menjadi tidak relevan lagi sebanyak. Itu pandangan-pandangan yang kita kutip, kita cuplik, kita fikir. Kita harus mentalaah, kita harus melihat bahawa perkara-perkara ini mempengaruhi market politik tanah air. Baik, Datuk Seri Zahid, perjalanan politik yang kita lihat sebelumnya, dua tuduhan pecah amanah pada 14 Disember 2018 dan 20 Februari 2009, dua tuduhan, kemudian diikuti 40 tuduhan lagi pada Jun 2019. Jumlah keseluruhan pertuduhan adalah 87. Jadi inilah yang diguna pakai oleh kebanyakan yang tidak sealiran dengan Datuk Seri Zahid. Ini perkara yang diguna pakai. Seeloknya beliau berehat berdasarkan kepada tuduhan yang begitu banyak umpamanya, dan Zahid disaram berehat, berhenti buat seketika, jangan peduli, selesaikan masalah peribadi. Kerana itu pada 20 Disember 2018
tugas beliau dipangku oleh Datuk Seri Mak Hassan sebagai pemangku Presiden Parti. Dia tak boleh ambil lah Presiden Parti sebab itu dipilih dalam pemilihan, jadi dia boleh pangku jawatan Presiden Parti. Dan berlakulah beberapa pilihan raya kecil dan nampaknya begitu jelas berjaya. UMNO kembali. Selepas itu Datuk Seri Zahid mencari usaha ambil balik pada 30 Jun 2019. Dia menghabiskan atau mengakhiri tempoh rehat, dan lepas itu adakan pemufakatan dengan PAS dan lahirlah Muafakat Nasional. Lepas tu dengan 39 ahli Parlimen UMNO, dan lepas tu berlaku juga melompat di kalangan ahli Parlimen UMNO masuk ke Bersatu dan sebagainya. Ini antara warna-warna politik yang Datuk Seri Zahid Hamidi hadapi. Soal dia boleh bertahan atau tidak bertahan bergantung kepada kekuatan stamina politik. Tenaga politik dalaman ini penting untuk berhadapan, kerana dalam kancah politik UMNO ini saya tak nampak kalau kita setakat orang kata suam-suam kuku untuk menangani masalah, akhirnya kita akan kecundang. Saya nampak kalau tuan-tuan tanya saya secara terbuka, saya kata agak berat untuk Datuk Seri Zahid bertahan kalau kelompok pemimpin yang tidak sealiran dengan beliau bersatu. Tetapi kemana arah hala tuju politik Datuk Seri Najib yang memang kita nampak pasaran politiknya masih ada. Itu perkara yang penting dalam UMNO ni. Kadang-kadang credibility ni orang lihat di tempat yang lain, tapi ada satu benda kasih sayang yang diberikan oleh Presiden sebelum ni. Orang ni tak mampu untuk menentang secara terbuka, tetapi oleh kerana tahun ni tahun berlakunya pertandingan, maka akhirnya yang ketua bahagian akan melihat timbalan ketua bahagian akan lawan, timbalan ketua bahagian kalau tak stay dengan ketua bahagian, dia akan lari satu grup yang lain. Ini semua kena lihat satu persatu. Bahagian-bahagian ini akan menjadi, orang kata, menjadi hangat dengan aliran pertandingan pada kali ini. Datuk Seri Zahid dah jadi liability kepada UMNO sama macam bosku, tak dinafikan, kerana apapun kita kena akui bahawa yang fenomena yang menimpa ini sesungguhnya menjadi penyebab kenapa kalangan ada ketua bahagian, ketua-ketua muda, semuanya mencari jalan untuk, orang kata, merempuh kedudukan ini bagi menaikkan seseorang yang lain. Saya tak tahu, ada yang sebut Tomat layak untuk berada di jawatan Presiden. Apakah KJ juga sekali lagi akan cuba nasib? Apakah Datuk Seri Syamudin juga berkendakkan? Ramai. Kalau kita tanya, apakah kita tidak pernah fikir bahawa seorang tu dia tak ada cita-cita untuk jadi pemimpin nombor wahid? Mesti semua ada. Masuk politik, dia jadi ketua muda, dia habis umur muda dia akan jadi ketua bahagian, dia jadi wakil rakyat, jadi menteri. Kalau menteri nak rebut Perdana Menteri tu seorang je lah, tak boleh buat apa. Okey, Sri Zam, Datuk Seri Zahid ni dah, okey, kita dah baca. Untuk Dahlan panggil lah interview Datuk Seri Najib, boleh, tak masalah. Kita mungkin akan atur satu persatu. Kita sedang baru 3 bulan PBC TV orang kata berada di Persada. Kita sedang ni semua kita nak minta untuk temu bual. Datuk Seri Zahid pun saya dah buat permohonan untuk interview. Datuk Seri Najib belum. Datuk Seri Anwar pun saya insyaAllah sedang berusaha untuk ni. Kita nak nampakkan apa tu, bila kita dapat mendengar kupasan, kita fikir, bukan maknanya saya panggil bersembang tuan-tuan harus terpengaruh dengan itu, kerana kita bijak menganalisa dan meneliti apakah pokok pangkal isu sebenar yang cuba nak diketengahkan. Datuk Seri Anwar, orang selalu permainkan dia di media maya. Bila sebut soal number ni, semua orang kata menganjing Datuk Seri Anwar lah, tak berhenti-berhenti ada numbers. I got the numbers untuk menjadi Perdana Menteri daripada dulu sampai sekarang. Apakah insan ini bercakap satu benda yang boleh menjadikan orang lain tertawa?
Kenapa orang ketawa? Sebab benda yang dah beberapa kali berlaku. Apakah Datuk Seri Anwar akan berputus asa? Pada saya tidak. Dia akan cuba untuk terus menjadi ataupun mencari haknya yang dijanjikan sebelum ini. Itu satu benda yang kalau kita fikir balik logiknya, Pakatan Rakyat menang pilihan raya yang lepas. Cuma tersisihnya Datuk Seri Anwar apabila berlaku langkah syariatan, langkah syariatan ini. Itu yang sebenarnya yang berlaku. Kalau tak kerana itu, mungkin kalau aliran penyerahan kuasa, ambil alih kuasa yang seperti yang dijanjikan berlaku dengan dalam keadaan yang aman damai, tak berlaku pengkhianatan dan sebagainya, keadaan itu akan menjadi mudah dan politik tidak menjadi kelam kabut. Dalam masa yang sama, ia menjadikan kumpulan-kumpulan ini tidak akan berputus asa. Tuan-tuan tengok, saya nampak bahawa orang politik kita sekarang ni dia yalah, nak kata tak boleh percaya pun susah juga. Kalau ni orang marah kat saya pula, nak kata tak boleh percaya sangat pun, yalah, boleh percaya, tapi harap jangan. Faham tak? dia boleh percaya, harap jangan. Sri Zam, Anthony Loke antara menteri pengangkutan yang terbaik. Itu pandangan Sri Zam. Hamzah Kuetiau, Datuk Seri Zahid harus dikekalkan. Mungkin PRU15 kemenangan UMNO akan merosot dan penting tim berbaju UMNO berhati bersatu harus dikeluarkan dari saf kepimpinan UMNO. Muhammad Mufiz, jawatan Presiden UMNO di talian hayat peribadi Zahid. Jawatan Presiden UMNO ini bagi Zahid adalah beginning chip yang dia ada untuk menyelamatkan diri daripada 87 tuduhan sekarang. Datuk Seri Najib masih lagi berpengaruh. Saya baru sebut tadi, Hariri M. Hassan nampaknya bersetuju dengan perkara itu. Datuk Ismail Ahmad, UMNO sudah kepupusan tokoh kepimpinan. Pupus satu perkara yang satu perkara yang keterlaluan untuk kita ungkapkan. Pupus di mana dah tak ada. Tapi pada saya ada lagi tokoh-tokoh muda yang diketengahkan. Cuma ni cah keting banyak sangat dalam UMNO ni. Budaya cah keting dulu tu lah yang berebak sampai sekarang. Bila dia tengok ni tengok bahagian-bahagian, saya dapat tahu kawan-kawan ada yang siap dah lobby nak lawan ketua bahagian semua. Dia tak fikir sama ada dia nak dalam keadaan sekarang patut tak dengar benda ni tu. Dia akan lebih bekerjasama dengan ketua bahagian untuk mengatasi masalah COVID setempat, masalah masyarakat yang susah, ahli-ahli parti yang susah, rakyat yang susah. Ini patut diutamakan kan. Jadi masalahnya rakyat bukan kata musang king nak makan, bau durian pun kadang-kadang tak boleh. Itu kadang rakyat kita kena faham. Orang politik entahlah, dia berebut, dia tak fikir benda-benda ni, tak tahulah, tak fikir ataupun memang dia malas nak fikir, kita tak tahulah kan. Dalam keadaan sekarang ni dia pun problem juga mana kita tahu. Faizal Yusof, Datuk panggil interview Zahid dan Datuk Lokman Adam. Lokman kita dah panggil, Datuk Zahid belum lagi. Datuk Zahid saya dah buat permohonan. Lokman tak apalah, dia kalau nak tengok interview dia live, dia ada setiap malam kan. Kita dah panggil sekali, alhamdulillah sambutan baik. Datuk Lokman pun hujah dia hebat bersama Datuk Zahrin, dan dalam masa sama kita doa Datuk Zahrin yang masih lagi di hospital dalam keadaan sihat sejahtera kembali. Datuk Zahrin ni dia sebenarnya hati baik, tapi dia mulut dia keras sikit lah. saya kenal dia masa dia watan dulu lagi ya. Baik, Rafi Putra Al-Haq, kami atas pagar nak UMNO, PPBM, PAS semua bersatu semasa PRU 15. Jangan sampai jadi 3 penjuru. Sila bertanding di kursi asal masing-masing. Seperti semasa PRU 14 dulu, PBN juga cuba jadi abang besar. Ya, benda ni sendiri orang boleh nampak apa sebenarnya yang sedang berlaku. DAP cuba kelirukan ahli UMNO dengan mengambil kesempatan kekurangan yang berlaku dengan cakap musuh terjun ke laut nanti. Tafsiran kita orang Perak yang berpendapat begitu, kerana kita kena tengok skop yang lebih luas. Kita hari-hari kalau nak menyalahkan DAP saja ni, pada saya buang masa je. Buang masa. Pokok terbalik, DAP salah kan. Tapi dalam masa yang sama kita tak berusaha untuk mengalih pokok yang terbalik tu kan. Buat apa kita menyalahkan dia? Saya sebenarnya politik ni kita kena tengok ke depan. Macam UMNO, kalau bukan Zahid, siapa yang jadi presiden? Kita bercakap tentang kepimpinan, tentang institusi kepresidenan ini, tapi kita tak melihat siapa kalau bukan Datuk Zahid. Kita kadang-kadang merapu orang ni. Kita tak tahu sejarah dia macam mana, keadaan dia macam mana. Kita ambil based on tafsiran kita sebagai sokongan berdasarkan kepada hubungan baik individu kita dengan dia. Dalam soal apa ni orang kata, soal kepimpinan ni, dia kena tengok semua sudut.
cara dengan masyarakat. Itu pandangan saya lah, orang Perak jangan marah. Datuk panggil interview Datuk Zaid, okey, DDM dah buat live bersama Lobakman dah, yang lepas Dim Rahim kita dah buat dengan Lobakman. Oh, Datuk Lobakman tu ada. Street Zam dah sampai masa UMNO diremajakan, banyak pelapis-pelapis yang lebih baik diberi peluang untuk diketengahkan. Kluster mahkamah jadi liability dan tak nak berundur diri. Orang muda ni bukan dia tak nak tau. Dia nak tapi tak diberi tempat, tak diberi kesempatan kepada dia nak tunjuk bakat dia, nak bekerja. Kadang-kadang orang muda ni dia digunakan masa bila tu? Masa pilihan raya. Bawa bendera, tampal poster, itu orang muda yang duduk bertanding, duduk ada jawatan di peringkat bahagian, peringkat pemuda bahagian, sah kepimpinan pemuda bahagian, orang-orang yang ada hubungan tim dengan bahagian. Jadi yang mana yang betul-betul berbakat nak bekerja dengan parti, dia tak ada. Itu pengalaman saya lah. Mungkin sekarang ni dah jadi baik, tak tahulah. Keluh kesah saya tengok ramai kalangan orang-orang kuat, parti, blogger, UMNO sebagainya, Rafi, orang kecil semua sekarang kita nampak tulisannya begitu kritikal. Papa Gomo pun sekarang ni kita nampak tidak Papa Gomo yang sebelum ni. Jadi pendekatan saya semua kenal kawan-kawan kita ni, dia mempunyai pandangan yang sudah berbeza. Kenapa? Yalah, macam musim juga lah, ada hujan, ada panas kan. Kalau hujan, kehidupan kita lain kan. Kalau panas, kehidupan kita lain kan. Mungkin kita pasang aircon kuat dan sebagainya. Jadi itu sudah biasa dalam kehidupan ni. Baik, Ridwan MA, Datuk Lokman terlalu yakin UMNO masih menang bersendirian. UMNO perlu pilih sama ada untuk kekal dalam PN dan dilemahkan berasuk-asuk atau mendongkrak kerjasama baru dengan PH. Saya nampak orang selalu sebut soal penyatuan Melayu, soal penyatuan Melayu, soal penyatuan ummah dan sebagainya. Beberapa kali kita tengok dalam sejarah politik negara, perkara-perkara ini telah berlaku. Saya mengikuti rapat dulu semasa yang Muhammad Mula Tengku Razali Hamzah, masa tu saya reporter muda yang masa tu, dengan Mingguan Kota masa tu. Kita ikut Semangat 46. Saya ialah rapat jugalah dengan geng-geng Semangat 46, arwah Ahmad Mohtar, Kulan masa tu, Pahang, pengurusi berhubungan Pahang, 46 Pahang. Lepas tu Datuk Rozali Ishak, bekas timbalan Menteri Besar Semangat 46. Kali pertama waktu itu kerajaan negeri Kelantan ada 2 timbalan Menteri Besar, tak hilap saya, satu daripada PAS, satu daripada 46. Macam mana dia nak selesaikan masalah bila Datuk Rozali Ishak dilantik sebagai timbalan Menteri Besar. Bukan senang juga nak duduk dengan PAS ni, saya kata bukan senang juga. Kerana yalah, mula-mula okey. Lepas tu kita akan berhadapan dengan macam-macam masalah, kerana masing-masing ada penyokong kuat, masing-masing ada pandangan kuat. Apakah satu parti yang pernah berkata dia pernah dipermainkan oleh orang tu, dia akan lupa perkara-perkara yang lama? Tak juga. Dia pun tak nak jatuh dalam lubang yang sama. Jadi semuanya politik ni dalam keadaan yang cukup berhati-hati. Jadi kerana itu mungkin situasi PAS tidak berada dalam MN, Mufakat Nasional. Dia lebih yakin berada dalam Perikatan Nasional ini. Satu benda yang dia belajar daripada sejarah. Kita tak tahu hati orang, kita tak tahu apa pandangan Taqiyuddin sebenarnya, kita tak tahu apa pandangan Datuk Seri Haji Hadi Awang umpamanya. Banyak lagi orang-orang yang ada. Malah sekarang ni dikait dengan pecah-pecahan, ada yang tim Menteri Besar Terengganu lain, tim ini lain, macam-macam berselerak orang katakan. Cuma yang boleh kita buat sekarang ni adalah kita menilai dan kita baca sikit, kalau kita nak ambil tahu lah hujah mereka tu dengan apa yang kita tahu, dan akhirnya kita boleh buat kesimpulan apakah orang politik ni memang selalu bermain dengan persepsi atau memang mereka ni bersikap oportunis dalam menentukan kedudukan untuk survive politiknya di masa akan datang. Hamdan Syarabani, Syaril Hamdan dan Isham Jalil berpotensi diserapkan ke MT UMNO. Saya nampak Syaril memang potensi, cara dia berhujah memang hebat. Saya pun pernah beberapa kali dengan dia. Cuma Isham saya tak pernah, tapi saya tengok Isham Jalil ni antara orang muda yang ada kredibiliti yang tegas. Mungkin boleh diketengahkan akan datang
di Selangor. Mungkin Datuk Wira Megat boleh tengok sebab dia selaku timbalan pengurusi perhubungan kan, dengan pengurusi perhubungan di Peringkat Selangor, mungkin boleh tengok tokoh-tokoh muda ni. Tokoh muda ni kita kena ketengahkan, tak kira lah parti apa pun. Sebab tu kita tengok apabila parti-parti lain Howard YB Howard yang di Perak, muda-muda semua tu, YB Terence dalam DAP dia benda ni bila kita tak nampak talent, maka akhirnya dia akan cari satu platform untuk dia tunjukkan bakat dia, tunjukkan dia punya potensi diri dia. Jadi kalau dulu kita tak nampak, orang nampak, kita tak boleh nak salah orang, kita tak boleh nak salah kerana penghijrahan ini mungkin kerana dia merasakan diri dia berhak untuk berada di satu tempat yang setaraf dengan kebolehan dan keupayaan dia. Itu satu benda yang biasa. Kalau kita sendiri pun kita akan berbuat begitu kan. Takkanlah kerana kita nak membantu masyarakat dalam platform yang berbeza ni kita dianggap sebagai pengkhianat. Tak juga, kerana itu proses kepada kematangan seorang ahli politik. Firdaus Bojing sokong Najib Bosku. UMNO dan PS bila lagi buangkan slogan No Anwar. Dan Ibrahim, ego mereka terlampau menebal, PH pun tak berharap. Firdaus Bojing sokong Najib PM9. Dalam politik ni satu benda aja, tak mustahil. Tak mustahil. Dia yalah, siapa pernah terfikir Tun Dr. Mahathir Mohamad akan menjadi Perdana Menteri kali kedua? Saya yalah tak terfikir juga, tak terfikir. Tapi oleh kerana untuk mencari cara untuk menguasai ataupun mengalahkan lawan, benda ni boleh berlaku buat. Benda yang sama mungkin berlaku pada Datuk Seri Najib Tun Razak. Belum berakhir lagi politik dia sebenarnya. Mungkin dalam keputusan yang telah pun diputuskan bersalah dalam kes dia, mungkin itu satu perkara yang tidak menghalang. Akan datang kita tak tahu, akan datang kita tak tahu apa yang berlaku. Politik ni sebab mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim lepas di penjara keluar, dibebaskan dan masih boleh dapat jadi ahli parlimen balik dan sebagainya. Jadi benda-benda gini dalam politik kita tak boleh. Tu sebab saya kata istilah memang matematiknya kita tak boleh guna 2 campur 2 4 dalam politik. Memang 2 campur 2 kadang-kadang 7 8 mungkin jadi 11. Baik, PN menyebabkan UMNO semakin lemah di pandangan masyarakat. Zaidun kata maksudnya bagaimana PN menyebabkan UMNO Perikatan Nasional? Yalah memang sebab apa? Salah satu, mana ada istilah parti tak sokong, ahli parlimen sokong. Saya tak tahu ahli parlimen tu ahli parlimen apa kan? Ahli parlimen mana? Takkan ahli parlimen parti Cap Cangkul, ahli parlimen UMNO. Kita tak sokong, parti kita tak sokong, tapi itu hak ahli parlimen. Bunyi pun berat. Nah, ini sedikit kesilapan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Saya terang cakap kan, pandangan saya kan, kita orang merahim bawah ni kita bercakap je lah, cakap free, kita boleh cakap lah kan. Orang Perak, apa pendapat Datuk mengenai Mahathir? Masih relevan? Yalah, Tun sebenarnya dia yalah umur dah lanjut kan. Mungkin pengalaman boleh guna untuk dia, tapi mungkin pelapis lain lah perlu diketengahkan. Saya tak fikir Tun pun nak jadi Perdana Menteri lagi. Saya tak nampak lah, dia pun tak mau. Dia faham, Tun pun faham, cuma mungkin style berpolitik begitu. Kalau kita nak marah sangat kepada Tun pun tak boleh. Sebab apa tau, dalam kita bertembung ataupun kita berlawan, kita nak menang apa cara sekalipun dia nak menang. Dalam politik juga begitu. Jadi kesempatan yang dia ambil itu bukan atas kekuatan, bukan betul-betul kekuatan, tetapi atas dasar kelemahan UMNO, kelemahan Barisan Nasional yang ada pada hari itu. Kita tengok soal komponen Barisan Nasional. Saya nak cakap terus terang, siapa yang mewakili orang Cina hari ini? Bukan MCA. Apa nak banggakan dengan MCA? 2 kursi yang menang, tapi berapa jawatan dalam kabinet? MCA dah tak relevan pada saya. Kalau nak kira, walaupun you nak cakap apa pun, DAP opportunis, DAP jahat, DAP macam-macam tuduhan, tapi dia mewakili kelompok Cina. Kenapa orang Cina boleh menerima? Apa masalahnya kalau kita menggunakan pengaruh DAP itu untuk bersama kita perlahan-lahankan dia untuk kita jadikan dia. Apakah you fikir MCA ni lebih baik pada DAP? You telah sendirilah, saya tak mau cakap apa. Nanti saya cakap orang kata bias pula.
pernah duduk dengan Menteri DAP, kita bercakap benda sama. Tak ada beza sebenarnya. Yang kita beza ni kerana kita dah momok sejak zaman Tun dulu. Tun pun salah juga dulu kan, kata DAP macam-macam. Tapi akhirnya bila bercampur dengan DAP, dia dapat lihat, dia nak tune balik fahaman bahawa DAP tak jahat susah, sebab kita dulu dah berkata dia jahat. Jadi benda-benda gini dalam politik ini, kita jangan keterlaluan dalam berhujah. Itu yang kita nak. Hari ni kita benci Tan Sri Muhyiddin macam pompang tiba-tiba satu tindakan yang berbeza, baik duduk sekali kita pun dalam kelompok dah Tan Sri dah duduk dengan kita kena sokong balik. Macam mana you nak hadam apa you kata pada dia? Itu sebab kita kena sederhana. Maki, hamun apa semua tak payah pakai. Dalam politik istilah maki, hamun, kita kata macam tak, dalam Islam pun tak baik kan. Kita berhujah cara macam ni. Saya kata, you nak kata apa kata. Saya baca semua. You nak kata apa kata. Dari logiknya kita rasional. Kita bercakap tentang perkara-perkara yang berpijak di bumi nyata. Bukan kita reka-reka, kita jatuhkan dia dengan soal kelemahan peribadi, personal, masalah personal. Ini attack yang orang panggil apa, pembunuhan karakter ni memang satu benda yang susah orang nak terima walaupun mudah. Orang sedap yang tu lah. Pembunuhan karakter atas dasar skandal peribadi dan sebagainya, memang orang suka nak dengar. Dalam kempen pilihan raya pun kalau buat yang ni memang penuh. Tapi undi boleh tentu lah sama macam pantun cakap senahong gelamakan duri, cakap bohong lama-lama jadi menteri. Itu ada orang cakap lah. Baik, Hamdan Syawani, Nazri Aziz ada aura PM jika diberi peluang. Chip tak tahulah, Chip ni dia salah seorang politikus yang kita nampak dia licik. Dalam apa keadaan Chip dia selamat. Saya pernah dekat juga dengan dia masa saya bersama dengan Tan Sri Rahim dulu, masa dia naik ketua pemuda, Rahim ketua pemuda. Selepas Rahim turun, serah jawatan dipangku oleh Nazri, dan Nazri serah balik. Itu jantannya Datuk Seri Nazri. Bila kes Rahim dah selesai masa tu, dah ni dia parti tak bersalah, dia serah balik kepada Tan Sri Rahim. Lepas tu baru berlaku pertandingan. Baik, Syarudin Abdurrahman, masing-masing parti nak jaga kepentingan parti masing-masing. Betul lah, bukan kata jaga parti masing-masing dan nak jaga ahli masing-masing juga kan. Kalau tak guna juga you memerintah, lepas tu ahli you yang pernah bertongkos umur, berhempah pulas, duduk kat tepi jalan ni, dia akan bercakap, oh dulu you hebat tapi tak ada apa. Bukan makna dia menuntut soal balasan, kesenangan, harta benda, projek dan sebagainya. Kalau itu yang diutamakan, maka kita akan kecewa. Anda percayalah, kalau kita meletakkan matlamat gitu masuk parti, kita akan kecewa. Kita dah buat bisnes, masuk dalam parti, berjuang dalam parti, harapan kita agar bisnes kita akan menjadi lebih besar. So you jangan terkejut bila you masuk dalam parti, harapan kita untuk jadi besar, dia akan jadi semakin kecil dan kita semakin lupus. Perniagaan kita semakin turun. Betul, sebab dalam politik ni semua dia nak free punya, dia nak free. So macam mana you nak survive? You businessman masuk dalam politik, dia bertukar arah, you tak bantu, habis orang tak sokong you kan. Ini benda yang memang berlaku. Aman Is, Datuk Seri Ahmad Zahid perlu panggil sidang khas MKT untuk semua MP UMNO keluar dari PS. Dia nak keluar ni dah lama man. Patutnya tak tunggu sampai terlambat, buat pendirian. Senang kan. Macam Tan Sri Muhyiddin pun dia mudah juga. Apa langkah dia buat, tengok. Apabila lambat bertindak sebagainya, dalam politik ni lambat selangkah, orang dah 7 langkah ke depan. So tak boleh buat apa. Dalam keadaan darurat sekarang ni nak buat apa kan? Tak boleh buat apa. Ada pula nak tumbuk orang, bagi tahu, tunggu besok aku pergi pukul kau. Mau kawan tu tak pasang gangster 3-4 orang, memang dia pasang gangster. Ini tak boleh nak pukul dia punya. UMNO nampak sedang menuju kehancuran. SB Jasin, ialah sebenarnya parti UMNO ni tak bersalah, tapi cara pembawaan kepimpinan dia ada tu. Zahid ada flip-flop. Jadi kalau tak kerana tindakan yang orang kata flip-flop ni, saya rasa kuat UMNO semakin sedang menuju ke muncak balik. Tapi sekarang ni berselerak. Itu nampak, saya nampak lah, mungkin tak betul. Tuan-tuan boleh tulis pandangan sini, nanti kita baca lah, kita discuss bukan makna kita nak bergaduh ataupun nak
nak tolak siapa tak. Ini kalau saya bercakap pasal Syamuddin, orang kata wah ada kempen untuk Syamuddin. Tak, Syamuddin tak berapa rapat kan. Kita nak tahu benda tu, kita nak tahu macam mana cara corak pembentukan kepada pasukan baru ni yang dikatakan UMNO ni masih relevan. Kalau tanya UMNO, memang dia akan kata UMNO masih lagi menyokong timur kuat, dan kita yakin dengan 38 kursi ahli parlimen memang kuat, memang masih di timur, dan beberapa pilihan raya kecil yang lepas pun DN masih lagi menang. Makna kita tak boleh nafikan benda tu. Tapi selepas berlakunya orang kata perpecahan dalam UMNO ni makin mengecil, dan makin mengecil ni mungkin menjejaskan apabila PAS pun dah sudah tak ada, PAS pun dah pergi sebelah sini, keadaan akan bertukar. Baik, orang Perak Datuk Seri memang takdirkan tidak menjadi pemimpin sebab masa jadi ketua muda UMNO pun dia tidak dilantik menteri. Sekarang jadi presiden UMNO pun dia tak jadi Perdana Menteri. Adakah Datuk setuju dengan pendapat saya? Memang setuju. Memang kalau ada jawatan tak lantik menteri ataupun duduk lagi minit pun susah kan. Kalau sekarang ni jadi presiden tak ada jawatan pun dalam kabinet kan, pun susah kan. Jadi apa boleh nak buat, kerana dia dibayangi oleh permasalahan peribadi dia juga kan. Itu yang benda yang kita kena akur juga. Terima kasih tuan kerana beri ruang kepada penggemar politik macam kami untuk berwacana di sini. Ini budaya demokratik yang sihat. Tulislah Wan, tulis apa pun saya akan baca. Saya kalau hari ni mungkin kita tak lama lah sembang, nanti orang boring pula. Tapi kita diskusi kita ni kita nak cari kematangan dan berhujah. Tak apa, kalau you tak setuju, you bagi kesalahan you. Jangan kita bila kita masuk ni, saya memang pandangan saya pada dulu, kalau you masuk you tak setuju dengan Datuk Seri Zahid, you tu bagi ini semua tak guna dalam, you tak bagi hujah. Kalau bukan Datuk Seri Zahid, siapa yang you kata kenapa you pilih Syamuddin contohnya, kenapa you kata Tok Mat perlu ada? Pada saya, kalau you tanya saya, contohnya mungkin Tok Mat hanya mampu memeriahkan politik di peringkat Negeri Sembilan, di peringkat negeri. Tapi kalau peringkat nasional, pembawakannya, cara dia cetusan untuk menjaga, untuk kawal ahli-ahli parti mungkin berbeza. Siapa boleh cakap benda ni. Kita nampak mungkinlah dia nampak soft, nampak steady. Kita bezakan dalam keadaan Zahid dalam masalah. Mungkin saat itu saja. Kita tak tahu akan datang jadi macam mana. Baik, Zaidun, Cik Mat, kenapa China buang MCA, India buang MRC, dan kenapa Melayu marah DAP? Dia orang China dan India sokong sebab. Ya, itu pandangan masing-masing. Hamdan Sarabani, MT UMNO kena tegas dan jangan asyik nak salahkan presiden saja. Betul, MT UMNO pun dah berbicara, masing-masing ada pandangan tersendiri. Jadi tak boleh nak kata apa. Aman, Datuk Seri Zahid nak menghadap reporter pun susah. Macam mana nak pegang presiden UMNO? Penat je reporter tunggu dari pukul 8. Saya yang ni memang saya cakap dengan you, saya tak setuju. Sepatutnya pendekatan yang dimainkan oleh bahagian penerangan, Saudara Syarif kena tengok. You jangan jadikan wartawan ni tunggu buah tak gugur. You boleh buat keputusan. Malam ni presiden tidak berhajat untuk buat press conference. Kita akan keluarkan kenyataan akhbar 2 para, 3 para, 4 para. You boleh balik. Malam ni memang tak ada. Apa salah you beritahu awal? Ini saya tengok kawan-kawan saya wartawan yang saya terasa betul bila tengok live tu, tunggu pasang kamera, tunggu test mic semua dan sebagainya. Tunggulah untuk adakan sidang akhbar, cakap tentang keputusan MKT malam tu, tiba-tiba tak buat. Apa ni? You nak buat orang apa? Saya memang tak setuju benda tu. You tengok Datuk Seri Anwar dalam hal ni. Datuk Seri Anwar mesra media, cakap macam mana? Tok Sar kira lah you kata dia glamour nak cakap pasal numbers dia yang dia ada untuk jadi Perdana Menteri, itu soal lain. Soal dia dengan media, dia very, you tanya orang lama-lama. Saya interview dengan Fuad Rahman, you tanya Fuad Rahman, dia bercakap benda yang telus. Dia mana bukan menyokong mana-mana parti, tapi dia cakap telus. Fuad Rahman dia beritahu siapa yang mesra, tone punya cara pendekatan dia dengan media macam mana. Bila pergi ke luar negeri mengikut Fuad, satu hari je peruntukan untuk wartawan Malaysia, buang tak kamera jauh semua, pen tak ada tulis apa, cakap soal personal ke, soal apa yang nak cakap, dia akan jawab, sembang off the record, macam-macam style. Tapi kalau you buat wartawan macam tu, saya juga tak setuju. Syahril, you tengok you ketua penerangan Syahril kan, you jangan biarkan kelemahan ini
sekali, dua kali saya ingat, dua kali saya tengok, saya tunggu live, saya tengok keputusan apa, dan lah keluar kenyataan akhbar wartawan balik hampa. Yalah, reporter boleh lah tulis TV, visual ambil pak, tak ada press conference, tak ada lah harga berita daripada dia. Baik, itu pandangan saya lah. Clay Tanjung, corak politik Malaysia, ada duit, ada undi. Mungkin satu kebenaran juga. Kena tunggu 10-20 tahun lagi barulah mereka yang tak brain sudah berkurangan. Kalau Mawi, kalau masa banyak masuk, kalau masa bajet tu UMNO dah tarik handbrake. Betul, ramai yang cakap begitu. Apa ni Mawi? Ismara Is, macam mana nak jadi PM? Ada kes mahkamah. Ya juga Ridwan MA, PM Yedin langsung tak berani berhadapan dengan dia, asyik-asyik baca keputusan. Ini benda yang ditegur banyak pihak. PM Office kena tengok juga benda ni ialah kena rumutan ni, kita tak boleh nak tepis. Rumutan ni kita kena buktikan dengan kemampuan yang macam ni lah. Kenapa kita tak boleh? Atas dasar apa? You kena keluarkan kenyataan, bagi tahu tak dapat masa ni kerana ada masalah. Datuk Ainon kan, secara politik sahabat saya Datuk Nadim, kena tengok lah kan. Jangan kawan WhatsApp tak balas pula, kita tanya khabar, kita kawan-kawan, bukan kalau dah tak kedai kita berkawan je lah, walaupun ada ketidaksetujuan kita tentang soal politik dan sebagainya. Datuk Nadim. Hamdan bin Syarabani, mimpi lah kau dah lupa Najib yang sumbat Anwar dah menjara kes liwat. Jangan bergaduh, jangan bergaduh. Kita bincang mentang-mentang, minum teh, minum kopi, jangan bergaduh, tak baik bergaduh. Okey, ada lagi yang komen, banyak benda dalam UMNO engkau tak tahu walaupun ahli UMNO. Yalah, kadang-kadang ada benda yang dia simpan daripada kita, ada benda yang dia tak simpan, dia kita dapat tahu, tapi banyak perkara sebenarnya kita lebih memahami bahawa perkara itu banyak sedang berlaku. Baik, dah sejam kita bersiaran. Terima kasih lah kerana 242 orang tengok. Terima kasih banyak ada ulasan. Muhammad Hafiz sudah pun ni yang tadi ada ulasan, ada kritikan, ada pandangan. Jangan bergaduh dalam ni, jangan bergaduh. Kita sebagai yang matang, kita nak cuba, kalau orang sebut politik matang di kalangan orang politik, kita buat politik matang di kalangan pengkritik. Sebab tu saya syorkan, dan saya sedang berusaha lah cari kawan-kawan ni nak buat kelompok tim wakil rakyat swasta ni. Bukan masuk wakil rakyat swasta ni nak ganti wakil rakyat yang ada, tak. Wakil rakyat swasta ni yang menjalankan kerja tanpa jawatan. Kalau Tok Mat masalah yang kata ada jawatan untuk khidmat, memang betul, tapi iyalah, tak ada jawatan tak boleh ke? Ebit Liu boleh, Uncle Kentang boleh, Tok Ki PPIM pun boleh, dia sawah orang. Tak usah jadikan alasan lah kan, tak usah jadi alasan tu. Yalah, kalau kita cakap orang marah pula, tak apalah, kita TV kita cakap je lah benda yang tu. Baik, orang perak, kenapa Datuk join DAP? Bila saya join DAP? Bila saya join DAP? Tak ada kata orang putus pun, tak apalah, you boleh check lah. Orang perak, saya tengok Datuk gentleman, tak, bukan soal. Saya berpandangan yang berbeza, tak semestinya. Tapi yang saya sedih, saya cerita banyak. Ada seorang bekas ahli parlimen cakap dengan saya telefon, saya kata itulah, saya kata hanya 22 bulan saja rezeki saya kata tu, okey kan, habis. Dia kata kalau lama lagi mungkin you tukar agama. Dia kata ini ahli parlimen. Saya tak nak bercakap lagi sebenarnya tu, tapi dalam hati saya, beginilah bekas wakil rakyat UMNO yang dah tak ada jawatan. You tengok, memang saya dari dulu tak serasi dengan cara dia, tapi ini cara dia bercakap. Kalau you duduk dengan seperti saya, apa you rasa? Saya dua perkara dalam hidup saya, jawatan ke apa ke, jawatan ataupun kuasa, tak pada. You bincang soal agama saya, bangsa saya, memang saya tinggal. You tahu benda-benda yang ni. Oh, bila duduk kerja dengan menteri yang partinya DAP, oh kita dah ni hamun, kita macam satuan teksi dulu sebagainya. Saya kata tak apa, saya pasrah, saya terima. Tak, kalau itu penilaian yang you nak, sekarang tak berlaku, okey lah, bagus, kerana you tak senang hanya kerana Melayu duduk kat situ sebagai sosial politik, itu saja. Ni orang kita, dia tak suka. Jadi kita kena terima, tak marah, nasihat. Baik, Nur Zaman Mion, terbaik, nampak jujur. Terima kasih Datuk, cara ulasan sangat matang. Tak Don, aku ni bercakap mana yang aku boleh cakap lah. Kalau ada terkasar bahasa, saya minta maaf, susul jari 10, kerana saya pun manusia biasa yang
anda boleh teks, boleh apa di PVC tu kalau rasa ada benda yang nak bercakap, benda yang ni tentang apa-apa, boleh, saya akan baca, saya tak peduli. Kerana apa, sudah sampai masanya penonton, rakyat bawahan, tak kira curug mana kampung yang tengok PVC TV ni, dia boleh utarakan, dia boleh kata pandangan dia. Kita akan baca satu persatu, kalaupun tak sempat hari ni, mungkin besok ataupun lusa. Jadi itu sajalah. Sekian, terima kasih pada yang menonton. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.